Astagfirullahaladzim. Ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi al-kiram wa ashabihi al-a'zam syekh, khususan bila Syekh Muhammad Abdul Latif Shalih Al-Hasan wa jami'al muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat, khususan al-marhum Syekh Imam المرحوم السيدة نورالله بنت حسن له الفاتحة. نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. أما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وبكم في الدارين آمين. Tuan-tuan yang diberkati Allah sekalian, kita masih lagi membahaskan bab akikah, tuan-tuan. Bab akikah. Berkekalan sunat akikah itu hingga kanak-kanak itu balik. Ketika itu gugurlah tuntutan atas ibu bapa dan datuk. Kalau sebelum balik, ibu bapa dia, ibu bapa dan datuk dia, dialah yang dituntut untuk melakukan akikah. Kalau ada balik macam mana? Lepas balik, jika budak itu berkehendak, lepas dia balik dia nak buat akikah, kenalah ia mengerjakan sendiri, tanggungjawab dia lah. Sekiranya bayi itu mati sebelum hari yang ketujuh, sekiranya bayi itu mati sebelum hari yang ketujuh atau selepas daripada hari yang ketujuh sebelum balik, sunat juga diakikahkan. Sunat juga diakikahkan. Sekiranya bayi itu mati sebelum hari yang ketujuh atau selepas daripada hari yang ketujuh sebelum balik, sunat juga diakikahkan. Boleh tak? Terkadang-kadang akikah ini boleh jadi wajib. Asal hukum akikah ni sunat. Tapi jadi wajib apabila dinazarkan. Terkadang-kadang akikah ini asalnya sunat muakkad, tuan. Asalnya sunat muakkad dan kadang-kadang jadi wajib. Kadang-kadang akikah ini boleh jadi wajib apabila dinazarkan, seperti dikatanya kerana Allah atasku wajib membuat akikah untuk anak ini. Ini contoh-contoh lafaz cakap yang dikatakan nazar. Bila nazar wajib kena buat.
Contoh perkataan apa tuan? Allah atasku wajib membuat akikah untuk anak ini, atau ditakyinkannya dengan katanya, bagi Allah atasku memperbuat akikah dengan kambing ini. Takyin maksudnya ditentu tuan. Tengok kambing tu, dia cakap bagi Allah atasku memperbuat akikah dengan kambing ini. Ini takyin untuk anak aku. Bagi Allah atasku memperbuat akikah dengan kambing ini untuk anak. Ini contoh lafaz yang dikatakan termasuk juga dalam kategori nazar. Pendeknya, ringkasnya, dengan ditunjukkan kambing ini untuk akikah, jadi wajiblah ia. Yang jadi sunat itu tidak ditakyinkan, tak ditentukan kambing. Yang jadi sunat itu tidak ditakyinkan dengan ditunjuk atau sebagainya. Habis itu akikah wajib tuannya. Akikah wajib, akikah yang kategori wajib, contohnya nazar. Akikah yang bila dia nazar untuk buat akikah, dia wajib. Akikah wajib ni tuan, akikah wajib tuannya tidak boleh makan. Kalau seseorang tu dia buat akikah, akikah tu jenis akikah yang wajib, contohnya dia nazar, nak buat akikah, maka kata tuan guru kita, daging tu tak boleh dimakan, bahkan kena sedekahkan kesemuanya kepada fakir miskin. Sedekahkan kesemuanya kepada fakir miskin. Nak sedekah tu macam mana? Dalam keadaan mentah macam korban biasa ke, korban Aidil Adha ke, atau macam mana? Kata tuan guru kita, sunat dengan dimasakkan secara manis. Ni tuan, akikah wajib, kita ulang balik. Akikah wajib, tuannya tidak boleh makan, bahkan kena sedekahkan kesemuanya kepada fakir miskin. Sunat dengan dimasakkan secara manis. Maksudnya daging ikan ni boleh kita bagi dalam keadaan mentah lah. Tapi yang afdalnya dimasak terlebih dahulu. Nak masak pedas ke nak masak manis, maka ulama beritahu masak manis, masak kicap ke. Mengapa kena masak manis tuan? Ada yang mengatakan supaya akhlak anak tu, supaya akhlak bayi tu akan datang besar nanti, dia punya akhlak dia, perangai dia akhlak yang mulia, jadi orang baik lelaki itu. Tulangnya jangan dipatah-patahkan. Tulangnya jangan dipatah-patahkan. Ni memang memang leceh sikit tuan. Kena kat sendi tu memang kena apa nama dia panggil? His pisau. Kena pelan-pelan. Itu yang terbaik lah. Kalau nak senang cincang je. Tapi yang sunatnya, kata ulama, tulangnya jangan dipatah-patahkan. Patah dulu lah. Kena potong kat sendi. Ni sunat saja tuan-tuan. Kalau tuan-tuan tak patah, tak ada masalah. Kalau tuan nak masak pedas, boleh juga, tak ada masalah. Tapi kata ulama, sunat dimasak secara manis. Mungkin ada dalil tuan-tuan, atau kena tengok dalam kitab-kitab yang besar-besar tuan.
Kemudian hantarkan kepada mereka itu. Ni yang terbaik. Kalau kita jemput orang datang rumah kita pun boleh juga. Yang terbaiknya kita bekalkan setiap orang tu daging, masakan tu. Ataupun masakan yang kita dah masak tu kita hantar dekat jiran kita sebelah, bagi-bagi dia. Kenapa tuan-tuan? Ada ulama mengatakan supaya budak tu dia punya rezeki mendatang, bukan rezeki dia mencari. Tuan-tuan faham beza tu rezeki mendatang dengan rezeki mencari. Rezeki mencari ni, rezeki mendatang ni maksudnya dah besar nanti insya-Allah dia ni mudah, kerja pun dapat mudah. Dipermudah. Kalau rezeki mencari ni dia kena usaha tu kena lebih sikitlah. Tu dia punya sempurna tuan-tuan. Mengapa masakan tu lebih baik kita hantar, kita bagi satu plastik dan letak dalam bekas, kita bagi. Itu yang terbaik. Masakan dia pun kita masak yang manis-manis, jangan yang pedas-pedas. Atau tulang tu pun jangan dipatah-patahkan. Ini sunat tuan-tuan. Yang wajibnya, kalau akikah tu kategori wajib, daging tu mesti disedekahkan keseluruhannya kepada fakir miskin. Itu yang wajib. Yang masak secara manis itu sunat. Tulang jangan dipatah-patahkan, itu sunat. Tak buat pun tak ada masalah. Hantar kepada orang Islam yang lain, itu pun sunat, tak ada masalah. Adapun akikah yang sunat, bukan kategori yang wajib, bukan dia nazar. Dia memang nak rebut pahala sunat, dia pun buat akikah. Akikah yang sunat dimakan sebahagian daripadanya. Sunat dimakan sebahagian daripadanya, dan sebahagian disedekahkan kepada fakir miskin. Separuh kita makan, separuh kita bagi fakir miskin. Cuma di sini sunat dimasakkan. Dan pada korban sunat diberi daging mentah. Cuma di sini, maksud cuma di sini tuan, daging akikah. Daging akikah ni yang terbaik macam mana? Kita bagi orang tu mentah-mentah ke macam korban Aidil Adha, ataupun kita masak dulu baru kita bagi. Apa kata tuan guru kita? Cuma di sini sunat dimasakkan. Akikah ni, daging akikah ni kita nak bagi orang, sunat kita masak dulu baru kita bagi. Berbeza pada korban Aidil Adha. Pada korban Aidil Adha sunat diberi daging mentah. Ini dia ada dalil tuan. Kalau tuan rujuk, kena rujuk kita yang besar. Sama lah macam makan nak. Kalau itu kalau Aidil Adha dengan Aidil Fitri. Kalau Aidil Fitri makan dulu baru sembahyang raya. Kalau Aidil Adha sembahyang dulu makan. Jadi dia punya sunat kan. Kalau yang akikah dan korban ni, akikah sunat masak dulu sebelum kita bagi daging pada orang. Kalau korban bagi mentah-mentah. Okey tuan-tuan. Setakat ini ada persoalan tuan-tuan nak tanya? Boleh, tak ada masalah.
Macam mana boleh mati kami, terperanjat kami. Kena ganti kami lain. Nak wajib tetap wajib, tukar kami lain. Tuan Jaya tunjuk kami, tak tengok kami tu mati. Okay. Dia kena ganti Ada berlaku ke? Kalau berlaku macam itulah hukum dia. Wajib tu tak kena wajib lah. Ayah. Kalau sengaja makan, sengaja ataupun tidak, lepas tu dah tahu, kena ganti balik lah. Tak ada, tak ganti seko yang dia makan tu lah. Dia tu dia makan tu, ganti balik, sedekahkan baliknya tu. Kalau makan sikit, seko kena parah juga. Ya. Tulang tu, tulang ni sebenarnya dia lepas kita makan tu, kita nak tanam pun boleh. Biasanya kita tanam kan, sebab tulang ni makanan jin. Sebab tu kita tak galakkan makan tulang lah. Tu ada bahagian-bahagian dia. Kalau kita boleh tanam, tanamlah, tak ada masalah. Cuma kalau macam perut ke apa, macam apa, yang tak berkaitan tu nak tanam tu, kena dalam sikit lah. Kalau tidak berbau. Ada soalan lain tuan? Ini berkenaan dengan akikah. Yang seterusnya, kata tuan guru kita, sunat dibangkan. Maksud dibangkan, diazankan. Sunat diazankan pada telinga kanan bayi. Ini tugas suami ataupun bapa. Sunat dibangkan pada telinga kanan bayi. Telinga kanan azankan. Supaya apa tuan? Supaya kalimah yang pertama yang didengar oleh bayi itu adalah kalimah Allah. Kan Allah. Kan azan kan bermula daripada Allah Akbar. Ini sunat. Tak buat pun tak ada masalah. Kalau nurse dekat hospital tu dia faham, kita pun faham, tak ada masalah lah. Kadang masalahnya suami pula tak kerti nak azan. Itu masalah. Sunat dibangkan pada telinga kanan. Kalau suami tak boleh, orang lain boleh, tak ada masalah. Suami tak boleh, dia buka handphone. Perkara ni dipanggil praktikal. Praktikal ni dia mesti kita sendiri buat. Dia tidak memadai dengan handset. Macam azan lah. Isyak ni kan tengok Pak Bilal tak ada, Tuan Haji Zubir ambil handset dia, ambil apa azan Mekah, dia rakam. Peranjat orang kampung. Mana Pak Bilal Arab apa azan ni? Maka azan tu belum gugur lagi. Maksudnya
Maknanya lepas dia buat tu ada orang nak azan, boleh, tak ada masalah. Dia mesti kita sendiri yang kena buat. Sunat dibangkan pada telinga kanan bayi. Tak kira siapa lah, suami ke siapa ke. Kalau suami dia tak reti, alamak nak azan ni kau takut salah pula kan. Hayya ala solah dulu ke hayya ala falah dulu. Ada pakai bedal kan. Orang suruh azan dia kamat pula, kacau dia minta tolong orang lain. Tak boleh minta tolong lah apa. Tengok kawan dia pun ada apa, ustaz minta tolong ustaz, saya tak pandai sangat. Boleh, tak ada masalah tu. Sama-sama bantulah. Sunat dibangkan pada telinga kanan bayi dan dikomatkan pada telinga kiri. Dikomatkan pada telinga kirinya sebaik saja ia lahir. Sebaik saja ia lahir, supaya didengarkan nama Allah sebelum mendengar percakapan yang lain. Subhanallah, Allahu Akbar. Kalau boleh kita azan, mulut cakap Arab, hati terjemahkan Allah Akbar, Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu lagi memberi kesan kan tuan. Ada sebut hayya ala solat, marilah sembahyang. Kita doa dalam hati, ya Allah, kau jadikanlah anak aku ni orang yang jaga sembahyang. Telinga kanan azan, telinga kiri qomat. Sebaik saja ia lahir. Tapi masa dia lahir kita terlupa nak azan, dah balik baru kita nak azan. Tak disunatkan. Anak kita pun terpencet, apa asal bapak aku ni, masa aku lagi tak nak azan, dia tiba-tiba nak azan. Dia disunatkan bila anak kita baru lahir tuan-tuan, supaya didengarkan nama Allah sebelum mendengar percakapan yang lain. Dan dibacakan surah Alam Nashrah. Dan dibacakan surah Alam Nashrah ataupun surah Syah ataupun Al-Insyirah. Surah Alam Nashrah. Tuan-tuan pun dah hafal. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak. Lagi apa? Alladhi alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Lagi apa? Fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Itu surah Al-Insyirah. Dan dibacakan surah Alam Nashrah pada telinga kanan. Ini yang saya tak perasan tuan. Yang saya amalkan sebelum ni, yang seterusnya. Rupanya telinga kanan Alam Nashrah, telinga kiri dan surah Inna Anzalna ni di surah Al-Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul Qadri khairum min alf syahr. Ya apa? Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Ini surah Al-Qadar. Apa kata tuan guru kita? Dan surah Inna Anzalna baca pada telinga sebelah kiri. Menurut pendapat ulama bahawa budak itu dijauhi daripada berzina bila besar kelak, insya-Allah.
Ni usul kita tuan-tuan. Kena ingatkan kepada ialah bakal-bakal suami. Bila lepas azan tu, azan telinga kanan, qomat telinga kiri, lepas tu terus baca surah Al-Syarh, Al-Insyirah, Al-Namsyirah telinga kanan, dan telinga kiri baca surah Al-Qadar. Sebelum ni saya amalkan yang surah Al-Qadar. Al-Namsyirah saya tak perasan tak. Lepas ni kena ubah. Sebab sebelum ni saya ingat lagi apa yang diajar oleh tuan guru kita almarhum Ustaz Fuad Ibn Ali. Beliau kalau buat majlis tahnik apa tahniknya apa dia cakap, belah mulut. Bangun selawat ramai-ramai, ada pesan pada kami baca sama-sama surah Al-Qadar, lepas tu tiup dekat ubun-ubun. Tapi kalau ikutkan di sini, telinga kanan baca surah Al-Nashr, surah Al-Insyirah, telinga kiri baca surah Al-Qadar. Apa dia punya kelebihan? InsyaAllah anak tu, InsyaAllah Allah SWT akan jauhkan daripada zina. Kalau tak tahu, lepas ni kita buatlah. Kalau ada majlis tahnik, bacakan. Siapa yang boleh baca, baca. Siapa yang tak boleh baca, tengok bayi tu ada kat dia, baca selawat ke pun boleh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Sunat disuapkan kurma. Ni selalu kita buat. Sunat disuapkan kurma yang telah dimamahkan. Pecahkan kurma. Jangan satu biji tu masukkan ke dalam bayi tu. Takut mati pula bayi. Tercekik. Sunat disuapkan kurma yang telah dimamahkan ke dalam mulutnya. Kalau saya tengok almarhum tuan guru kita Syekh Muhammad Abdul Latif, orang Arab, orang ulama Syariah, bukan setakat bayi tu disuapkan kurma, bapak dia pun disuapkan sekali. Supaya nak ambil berkat. Tapi kita orang Melayu, anak je lah, bapak dia tak bagi. Mungkin orang Arab cara macam tu lah. Sunat disuapkan kurma yang telah dimamahkan ke dalam mulutnya, mulut bayi. Kalau tuan guru kita Syalatif, dua-dua dia bagi. Anak pun bagi, bapak dia pun bagi makan. Atau benda yang manis. Biasanya madu lah. Madu. Kita kurma tu kita apa nama nak panggil, ambil sikit dia mengisi, lepas tu air zam-zam, lepas tu madu, celupkan tiga-tiga. Jadi tunjuk suap orang belah pada bayi tu. Biasanya insya-Allah bayi tu akan nyunyut. Sunat disuapkan kurma yang telah dimamah ke dalam mulutnya, mulut bayi tu, dan benda yang manis atau benda yang manis. Biasanya madu lah. Yang sini letakkan air zam-zam tuan-tuan. Boleh juga kalau kita sediakan sekali air zam-zam. Sunat dicukur kepalanya, sama ada laki-laki atau perempuan, pada hari yang ke-7. Lepas sunat cukur botak. Ada kelebihan tuan. Segi kesihatan kedoktoran pun mengakui benda ni ada dia punya kelebihan dia. Cari orang yang berani lah. Sunat dicukur kepalanya, sama ada laki-laki atau perempuan, pada hari yang ke-7. Cukur terus. Kita orang Melayu ni siap pakai gunting. Tak payah bagi pandangan dia, tak payahlah. Lepas tu ada buah kelapa kan. Tak payah gunting-gunting. Tu botak tu.
Sunat dia cukur kepalanya sama ada laki-laki atau perempuan pada hari yang ketujuh lepas sembelih akikah. Kemudian ditimbang rambutnya dengan emas. Pergi ke emas, timbang berapa nilai dengan emas. Dan emas itu disedekahkan kepada orang. Kalau tak nak bagi cara emas, tukar kepada wang ringgit. Kalau nilai emas tu contohnya 100, 200. 100, 200 tu masuk dalam tabung masjid ke, tabung madrasah ke, orang fakir miskin. Itu Pada hari itu juga sunat dia beri namanya. Ni saya dah sentuh sebelum ni. Bagi nama yang ada makna. Makna tu bertepatan. Jangan bagi nama kepada anak kita yang tidak sesuai. Macam contoh sebelum ni, Muhammad Jan. Sedap. Kita dengar Muhammad Jan, rupanya Muhammad kepala, Muhammad Bapak Jin. Nama kau siapa? Muhammad Hanafiah. Oh, sedap nama kau. Tengok-tengok kamus, alamak Hanafiah. Muhammad kepala paip. La haula wala quwwata illa billah. Kadang-kadang dia cantum nama suami dia, isteri dia, datuk dia. Isteri dia Tong. Isteri datuk dia Sam. Isteri dia Pah. Tong Sampah. Aduh, kacau. Tak payahlah nak mengada-ngada. Nama ni penting tuan-tuan. Tapi sekarang ni alhamdulillah lah, nama-nama anak-anak kita dah okey lah. Daripada dulu-dulu, aduh, kita yang baca tahlil di imam pun nak baca pun kadang-kadang tergelak juga. Carrot belobak. Oh, carrot belobak. Satu bin Kamis, macam-macam. Ada satu anak murid saya, nama dia, abang dia nama Bintang, adik nama Matahari. Aduh, tanya bapak dia pasal nama Matahari tu Bintang. Tak, masa scan tu Ustaz, saya nampak Bintang Ustaz. Tu saya namakan anak saya ni Bintang. Aduh, kacau. Kalau lelaki, jangan lupa letak nama Muhammad depan dia. Muhammad ataupun Ahmad. Kalau saya tak ada rezeki lah. Kalau tuan-tuan ada nama Muhammad, bagus ya. Ambil keberkatan nama baginda Rasulullah SAW. Di akhirat nanti dia panggil sorang-sorang. Kalau nama kita baik, alhamdulillah lah. Tapi kalau nama kita tak baik, kita boskan. Siapa nama? Putih binti Kecut. Ya Allah, ya Tuhan. Nama orang dulu. Dia pakai entam Putih binti Kecut. Pada hari itu sunat dia beri namanya. Itu namanya, tanyalah ustaz-ustaz yang pakar dalam bahasa Arab, apa nama anak saya. Jadi macam orang Arab senang ni tuan, tak payah nak pening-pening balik. Muhammad Abdul Latif. Yang perempuan siapa nama? Aisyah, Siti Aisyah, Siti Khadijah, Fatimah. Kamu senang-senang. Fatimah, Ruqayyah, Sofia. Dah. Ini nama nak tulis dalam IC pun kami panjang lagi. Yang masalahnya bila nikah nama panjang macam kesian bakal suami sebut nama dia kami panjang lagi ya. Pada hari itu sunat juga dia beri namanya, dan nama itu biarlah nama yang molek-molek, yang elok. Sunat dikhatankan pada hari itu juga. Ni yang tak dibuat oleh orang kita lah. Orang Melayu ni biasanya khatan 6 tahun, 5 tahun lah. Tapi kata Tuan Guru kita, sunat dikhatankan pada hari itu juga. Dan wajib khatan bila telah balik, kecuali dari asalnya sudah terbuka hasyafah. Yang seingat saya lah, seingat saya, alam saya tak, kalau saya terlupa saya minta maaf tuan. Yang memang lahir dah di khatan adalah baginda Rasulullah SAW. Itu dia panggil khususiat. Kalau ada yang macam itu dah lahir dah tengok khatan, aku kelebihan dia lah. Kecuali dari asalnya sudah terbuka hasyafahnya. Dengan demikian tadilah wajib dikhatankan. Sekarang ni pun orang Sali, orang putih, orang bukan Islam pun dah tiru Islam tuan. Ada orang pun buat khatan dulu, sunat dulu tuan.
Sebab ada yang mengatakan kalau mengikutkan kedoktoran, kalau lelaki ni tak dikhatamkan sampai ke tua, dia boleh jadi kanser. Ini satu kajian tuan-tuan. Ini tuan-tuan, betapa indah Islam tuan-tuan. Usaha semua dijaga. Nanti kita akan sambung bab perburuan dan sembelihan. Bagi orang muka tuan-tuan, mungkin sekali pertemuan kita dah khatamlah kitab insya-Allah. Nanti tak tahulah lepas ni nak buka kitab apa. Wallahu-alam, ataupun tuan-tuan nak rehat. Nanti kita bincang. Kalau minggu akan datang kita boleh khatam ni. Kalau boleh tuan-tuan buat jamuan. Ini sebagai apa, nak menghormati khatam kitab. Biasanya buat itu dah. Khatam kitab kita buat jamuan. Kalau tuan ada nak buat menu special, jerapah pangkang ke, apa dah? Kambing. Tuan Haji kata nak apa, nak belanja kambing boleh. InsyaAllah. Tuan Haji Zubir, sati apa? Sati Pak Ustaz. InsyaAllah kan. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, ya Allah, kami telah banyak menzalimi diri kami, ya Allah. Jika Engkau tidak ampunkan dosa kami, ya Allah. Jika Engkau tidak rahmati kami, ya Allah, jadikan kami orang-orang rugi, ya Allah. Ampunkan dosa kami, ya Allah. Ampunkan dosa kedua-dua kami, ya Allah. Guru-guru kami, ya Allah, dan seluruh umat Islam, ya Allah, sama ada yang masih hidup telah meninggal dunia, ya Allah. Kau bukakanlah bagi kami sekeluarga, ya Allah, pintu-pintu ilmu dan pintu marifah, ya Allah. Kau bukakanlah bagi kami sekeluarga, ya Allah, pintu-pintu ilmu dan pintu marifah, ya Allah. Dengan kemegahan kasih-Mu, ya Allah, Rasulullah SAW, dengan berkat surah Al-Fatihah dimulai dengan soal, sudah dengan soal. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli ala Muhammad. Sebelum saya terlupa, tuan, mungkin tuan ada dah tahu, kita baca Fatihah sekali tuan, kita hadiahkan kepada abang kepada tuan guru kita, abang kepada Ustaz Fuad yang baru meninggal dunia baru-baru ni semalam sakit jantung, iaitu almarhum tuan guru kita Ustaz Hasbullah bin Ali. Kita doakan moga-moga Allah SWT ampunkan dosa beliau dan moga-moga Allah SWT tempatkan beliau di kalangan orang yang soleh. Al-Fatihah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wa dawimu 'ala dzikri anihi haqiqatan takun zahinan fantaba'u taba'a yasriku. La ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah alaihi salatullah. Ada insya-Allah. Allahu akbar, Allahu akbar.